Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad khatamal anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tentu ada perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kehadrat Allah kita dapat bersiaran lagi. Pada hari ini saya nak berkongsi tentang bagaimana kita melihat konteks sirah yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga apa yang berlaku di dalam dunia ini, sama ada sirah yang berkaitan tentang Islam ataupun sirah yang berkaitan tentang sejarah-sejarah ketamadunan manusia. Di dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah yang telah lalu yang kita boleh baca, kisah tentang para rasul daripada Nabi Adam alaihissalam sampailah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yang hidup pada hari ini, kita telah pun membaca sejarah-sejarah yang telah diterangkan oleh Al-Quran, sejarah-sejarah yang telah ditulis oleh tokoh-tokoh ataupun penulis-penulis sejarah ataupun sirah. Apakah yang sebenarnya yang perlu kita fikirkan? Kenapa kita perlu membaca sirah-sirah ini? Sedangkan ia adalah peristiwa-peristiwa yang telah berlaku. Ia tak berlaku di zaman kita lagi kah? Tak berulang lagi kah? Ini persoalan yang sepatutnya kita renung dan kita fikir. Apabila kisah-kisah yang telah lalu diceritakan dalam Al-Quran, pastilah Al-Quran bukan sebuah kitab sejarah yang sekadar menceritakan perkara-perkara yang lepas. Tapi Al-Quran datang nak cerita supaya kita ambil pengajaran, supaya kita tahu bahawa yang telah berlaku, sama ada yang bersifat kebaikan ataupun yang bersifat keburukan, maka itulah yang sepatutnya menjadi contoh ikutan dan teladan. Yang baik kita ikuti, yang buruk kita tinggalkan. Sebab itu kadang-kadang apabila saya berbicara dengan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, para jemaah surau dan masjid, ada yang kata saya tak minat sejarah. Ada yang kata saya tak minat baca kisah-kisah yang berlaku dulu. Itu sekalian, saya pun pelik macam mana ada orang boleh kata tak minat sirah sedangkan kisah itu terkandung dalam Quran. Ini yang saya tak faham. Dalam bab rukun iman contohnya, kita dituntut beriman dengan 25 rasul. Ya, 25 rasul. Itu kan perkara keimanan. Ia bukan sekadar satu benda yang bersifat fardu kifayah. Itu perkara iman. Wajib kita tahu tentang rasul-rasul yang terang oleh Al-Quran. Maka takkan sekadar kita tahu namanya sahaja. Sebaliknya hendaklah kita juga mengetahui tentang kisah-kisahnya. Contoh, Adam alaihissalam, iaitu rasul yang pertama, manusia yang pertama yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca dalam buku saya, boleh bacalah cabaran dakwah 25 rasul ni. Kita bukan sekadar baca tentang Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilul fil ardi khalifah. Bukan sekadar Allah Taala nak cerita aku akan ciptakan satu makhluk baru untuk menjadi khalifatullah fil ard, yakni Adam alaihissalam. Bukan sekadar itu, tapi adakah di situ peristiwa-peristiwa yang berlaku. Contoh, Adam alaihissalam, datuk kita, manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah, duduknya di dalam syurga, boleh terpedaya dengan muslihah, dengan helah, dengan tipu daya iblis. Tengok maknanya manusia ni. Ini kelemahan manusia. Dia boleh terpengaruh dengan kata-kata. Dia boleh terpengaruh dengan ungkapan-ungkapan. Dia boleh terpengaruh dengan cakap-cakap. Sehingga Adam alaihissalam boleh terpengaruh dengan kata-kata iblis yang kata, wahai Adam, kamu tahu tak kenapa Tuhan tak bagi kamu makan buah khuldi ni? Sebab dia tak nak kamu ni kekal dalam syurga. Adam tu dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adam tu berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Adam pun boleh terpengaruh juga dengan ungkapan kata-kata iblis. Sebab apa? Sebab iblis adalah orang yang ataupun makhluk yang berpengalaman duduk dalam syurga. Inilah masalah kita juga. Dalam kehidupan kita ni pun sama. Kadang-kadang kita percaya orang cakap, kenapa? Dia ni makan garam dulu daripada kita. Kadang kita percaya, dia ni ulama hebat, dia baca banyak kitab, dia semayang malam, dia zikir, kau siapa? Jadi kadang-kadang kita menyebabkan akal kita tak berfungsi.
kita pun tak nak baca, kita pun tak nak tengok betul tak apa yang dia ucap, adakah rujukannya. Ini kita kena tengok senario, peristiwa-peristiwa yang dicerita dalam Quran pasti ada kesan pada kita sebagai manusia. Adam diperdaya oleh Iblis. Iblis makhluk yang lama duduk dalam syurga. Maka akhirnya kita lihat Adam AS melakukan kesilapan. Lalu dia pun dihantar ke dunia. Tapi ada satu sifat lagi yang kita kena lihat. Adam AS ni bila dia buat salah, dia buat silap, dia mengaku. Sehingga dia berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam AS ni bila dibuat silap dia mengaku, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami, iaitu Adam, saya Adam juga Hawa, telah melakukan ketidakadilan, kezaliman. Maka kerana tak melakukan keadilan dan kezaliman, maka cepat-cepat minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah sifat manusia. Kita ni ada sejarah hidup yang pelbagai kat belakang kita ni. Kita pun malu orang tahu sejarah hidup kita. Maka apabila kita baca sejarah, kita dapat pelajaran di situ. Adam buat silap, minta ampun pada Allah, mengaku kesalahan. Maka begitulah jika kita manusia, baru kita nampak kita yang buat salah, kita buat silap, mengaku je dengan kesalahan dan kesilapan kita. Bukankah itu pengajaran yang kita dapat daripada sirah? Itulah yang diajar oleh sirah. Begitu juga dengan Nabi Yunus AS, ditelan oleh ikan Yunun. Juga saya telah cerita-cerita dalam buku ni. Pun sama kan? Akhirnya dia pun minta ampun pada Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci Engkau wahai Allah, aku dia termasuk orang yang melakukan kezaliman. Tengok, dengan membaca sirah kita dapat satu pelajaran. Satu dia saya nak sebut hari ini, iaitu apabila buat silap, kita jangan malu untuk minta ampun pada Allah. Apabila kita buat salah, jangan malu untuk minta keampunan daripada Allah. Begitu juga dengan manusia, bila kita buat silap, kita mengaku saja kesilapan kita, kita tak rugi apa-apa pun. Sebab itu saya tekankan, amat-amat penting untuk kita memahami sejarah ataupun sirah, baru kita dapat ambil pengajaran. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ambil masa, luangkan masa, bacalah kisah-kisah yang terkandung dalam Al-Quran yang telah pun saya lengkapkan di dalam buku ini. Bacalah, ataupun tengok Quran, tengok tafsir, bacalah. InsyaAllah kita akan jadi manusia yang memahami konteks sirah yang sebenar. Itu belum lagi saya cerita tentang para sahabat, belum cerita lagi tentang Bani Umayyah dan Abbasiyah. Itu kita tengok nanti dalam siri-siri yang lain. InsyaAllah saya akan menghasilkan buku-buku sirah yang lain yang juga akan diterbitkan dari masa ke semasa, insyaAllah. Sekadar itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang.